Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 2 April 2020 bersama saya Kerzarif Afindi. Memulakan buletin UKAS dengan bantuan Prihatin Nasional. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM memaklumkan golongan B40 yang telah menerima bantuan sara hidup BSH dan golongan M40 yang telah mempunyai data cukai pendapatan dengan LHDNM tidak perlu membuat pendaftaran bagi permohonan bantuan Prihatin Nasional BPN. LHDNM dalam satu kenyataan media pada 1 April memberitahu penerima BSH layak menerima BPN secara automatik manakala golongan M40 yang mempunyai data cukai pendapatan dengan LHDNM pula akan dinilai berdasarkan jumlah pendapatan dan kriteria lain yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Semakan status penerimaan BPN boleh dilakukan secara dalam talian mulai 1 April 2020 dengan melayari portal rasmi LHDNM seperti tertera. Sekiranya status semakan adalah tiada rekod, orang ramai boleh membuat permohonan baru dengan klik butang permohonan baru secara dalam talian sehingga 30 April 2020. Beralih ke perkembangan semasa COVID-19 di Sarawak. Pada Rabu, Sarawak mencatat 32 kes baru positif COVID-19 dan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif sebanyak 188 kes setakat ini. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS yang juga timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Uga Embas, kesemua 32 kes baharu ini dirawat di Hospital Umum Sarawak. Daripada 32 kes tersebut, 31 adalah dari daerah Kuching dan 1 dari Kota Semarahan. Kebanyakan kes yang dilaporkan hari ini adalah terdiri daripada mereka yang telah membuat saringan di Komplek Belia dan Sukan Kuching. Bercakap dalam sidang media COVID-19 Sarawak di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Rabu, beliau juga merakamkan penghargaan kepada individu yang secara sukarela membuat saringan dan berjaya mengesan individu yang positif COVID-19. Semenjak 21 Mac yang lalu, seramai 2,228 orang telah hadir di Komplek Belia dan Sukan untuk mendapat saringan. 1,160 sampel telah diambil. Daripada jumlah tersebut, sehingga kini sebanyak 49 kes adalah positif, 771 adalah negatif, manakala 340 menunggu keputusan mahkamah. Dalam pada itu, katanya sebanyak 66 kes baharu orang yang disyaki PUI COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 1,288 kes. Daripada jumlah itu, 1,045 kes adalah negatif dan 55 kes PUI masih menunggu keputusan mahkamah. Statistik terperinci mengenai kes PUI baru mengikut daerah. 1. Kuching 55, Bauk 1, Kota Semarahan 2, Seriawan 1, Bintulu 1, Miri 6. Dalam sidang media sama, beliau memberitahu sebanyak 95% rakyat Sarawak telah mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sepanjang tempoh bermula 18 hingga 31 Mac lepas. Jelas beliau, pihak polis telah menangkap 36 orang di seluruh negeri kerana melanggar PKP dan 67 orang lagi telah dituduh di mahkamah pada 31 Mac lepas. Berikut adalah tangkapan mengikut daerah. Miri 10 orang, Sibu 7 orang, Kuching 6 orang, Pedawan 6 orang, Lubuk Antu 3 orang, Song 2 orang, Kota Semarahan 1, Marudi 1, jumlah 36. Berikut adalah kes pertuduhan harian mengikut daerah. Kuching 30, Miri 11 orang, Bintulu 6, Sibu 5, Pedawan 5, Bauk 5, Limbang 3, Lawas 1,
Lubuk Hantu 1. Sementara itu, beliau juga menjelaskan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa mempengerusikan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN di Kuala Lumpur telah mengklasifikasikan Sarawak kepada 3 zon dan zon itu dibahagikan mengikut jumlah positif kes COVID-19. Misalnya, waktu the activities are from 7 a.m. to 7 p.m. We don't intend to change so that it doesn't confuse the masyarakat. It has been going well, so we hope that that will continue. Justeru, beliau meminta masyarakat di kawasan yang dikategori sebagai zon hijau supaya dapat mengekalkan status tersebut. Laporan seterusnya. Setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN akan diperuntukkan RM200,000 untuk menyediakan bekalan makanan kepada golongan sasar yang telah dikenal pasti dalam kawasan mereka. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam satu kenyataan media, peruntukan telah mula disalurkan oleh Kerajaan Negeri kepada Pusat Khidmat ADUN mulai 1 April 2020. Beliau yang juga Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Kecil Rantaian Bekalan Makanan berkata, bagi kawasan pedalaman yang tidak boleh atau sukar dihubungi melalui jalan darat pula, pihak Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM telah bersetuju untuk membantu dalam penghantaran makanan menggunakan helikopter dan dijangka perkhidmatan akan bermula pada 3 atau 4 April 2020. Seterusnya di Belaga, pegawai perhubungan akan dilantik bagi memudah dan mempercepatkan agihan bantuan food basket di kawasan Belaga. Menteri Muda Utiliti Sarawak Merangkap ADUN Belaga, Datuk Liwan Lagang berkata antara yang perlu dilakukan termasuk berhubung dengan pihak rumah panjang berkaitan pendekatan terbaik untuk mengagihkan bantuan tersebut. Semasa mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Bencana Daerah Belaga pada Rabu, beliau menjelaskan pegawai yang dilantik juga akan memantau pengagihan bantuan untuk mengelakkan isu lain timbul. Manakala di Sebuyau, sebanyak 33 ketua rumah di Kampung Menek, Sebangan menerima sumbangan bekalan makanan daripada ADUN Sebuyau yang juga Menteri Muda Pembangunan, Pelabuhan dan Infrastruktur Sarawak, Datuk Julaihi Narawi pada Rabu. Sumbangan kepada golongan yang terjejas susulan PKP bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19 itu telah diserahkan oleh Ketua Kampung Menek Sebangan, Semawi Bujang yang mewakili Datuk Julaihi. Semasa mengagihkan bantuan itu, beliau turut mengingatkan agar penduduk kampung sentiasa menjaga keselamatan dan mematuhi arahan sepanjang PKP dan sentiasa berada di rumah. Begitu juga di Kapit. Ketua Kampung dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung di kawasan Merit, Kapit perlu memainkan peranan memastikan PKP dipatuhi penduduk kampung. Menurut Timbalan Residen bahagian Kapit, galong luang langkah itu penting untuk memutus penularan wabak virus COVID-19. Beliau berkata demikian semasa mengagihkan bantuan makanan kepada 3,184 penerima dari 438 pintu sumbangan Ahli Parlimen Hulu Rejang, Datuk Wilson Ugak Kumbong dan ADUN Belaga, Datuk Liwan Lagang. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, orang ramai diminta berwaspada dengan penularan wabak COVID-19 dan langkah-langkah pencegahan adalah seperti berikut.
Sekian Buletin UKAS edisi tengah hari bersama saya, Kerzarif Afindi dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada Buletin UKAS edisi petang. Jaga diri anda, keluarga anda dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my di Facebook, Instagram dan Twitter serta subscribe dan like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.